Saya berpandangan bahawa kriteria-kriteria pendidikan Alaf 21 yang Cik Hazahari ada sebutkan di awal tadi, itu adalah merupakan elemen manusia yang tidak pernah berubah sebenarnya. Maksudnya perubahan zaman, perubahan alat untuk belajar, perubahan cara belajar telah berlaku sepanjang sejarah manusia. Kerana pandemik, kerana masalah perubahan cuaca, kerana politik, peperangan, kejatuhan empire, terbentuknya nation states, manusia telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang. Tetapi apa yang tidak berubah adalah benda-benda asas yang tidak boleh diganti oleh robot, yang tidak boleh diganti oleh teknologi, yang tidak boleh dilakukan oleh artificial intelligence. Itulah benda-benda yang perlu dipertahankan. Benda-benda yang ini adalah benda-benda yang menyebabkan kita harus berani untuk melepaskan diri daripada terikat dengan idea pendidikan persekolahan yang kita dah kenal selama ini. Kerana pergi ke sekolah SPM straight A, masuk universiti bukan merupakan jaminan terhasil dan terciptanya elemen-elemen core manusia yang kita sebutkan tadi. Sebab data-data juga menunjukkan bahawa punca utama ketidakbolehan graduan kita untuk bekerja adalah lack of communication skills. Tak boleh nak berkomunikasi. So maknanya yang malang bukan hanya pelajar-pelajar yang miskin dan tiada akses kepada pendidikan, tetapi termasuk juga yang malang ialah mendapat full access tapi tak berjaya jadi manusia. Bayangkan sepanjang hayat percaya pandai, rupanya tak pandai. Rupa-rupanya tak boleh nak kerja. Tak ada kerja, tak boleh kerja sebab tidak boleh mencipta kerja. Dan inilah benda yang perlu kita bimbangkan. So untuk merumuskan apa yang kita sebutkan tadi, macam mana kita nak move forward kan? Pertama sekali, saya meletakkan harapan yang tinggi kepada guru untuk proaktif. Maksud saya, kalau tengok data, jika dibandingkan Malaysia dengan Singapura, kerajaan Singapura memperuntukkan lebih kurang 0.24 bilion Singapore dollar untuk teacher training. So kalau kita bahagikan bajet tu kepada jumlah cikgu di Singapura, setiap cikgu mendapat peruntukan lebih kurang 7.2 ataupun 7.4 lebih kurang 7,200 Singapore dollar seorang untuk teacher training. Itulah investment kerajaan Singapura untuk empower cikgu. Tetapi kalau kita lihat bajet, ni bukan bajet yang terbaru lah, yang sebelum ni, jika kita lihat bajet yang allocate untuk teacher training di negara Malaysia dengan jumlah cikgu yang kita ada, jumlahnya lebih kurang RM24 seorang sahaja. Maknanya, kalau cikgu mengharap mereka empowered by the system, by the government dan lain-lain, anda mungkin akan kecewa dan mungkin sedang kecewa dan akan terus kecewa. Tetapi mau tidak mau, cikgu adalah wira sebenar yang boleh menyelamatkan keadaan. Jadi cikgu tak boleh tunggu kerajaan, tak boleh tunggu apa yang perubahan yang nak dibuat oleh atasan. Saya sentiasa percaya bahawa jika seorang cikgu memilih untuk masuk ke kelas pembelajaran dengan senyuman menggantikan muka masam, itu pun sudah mereformasi pendidikan. Dan tadi saya ternampak dekat skrin ada soalan yang ditanya, adakah cikgu kena ambil masters? Bagus kalau boleh ambil masters. Tetapi research juga ada menunjukkan bahawa apa ciri yang ada pada cikgu yang correlate dengan kejayaan anak murid bukan qualification cikgu semata-mata. Tapi ada 3 kualiti yang secara cepat saya nak sebutkan. Yang pertama, cikgu yang ada grit. Cikgu yang kuat keazaman untuk menjayakan apa yang dia nak jayakan. Ya, itu yang pertama. Kedua, cikgu yang ada life satisfaction. Maksud dia, the teacher himself or the teacher herself happy with his or her life. Maknanya dia okey, dia bukan macam geramnya tak cukup duit, tensionnya aku menyampah dengan itu, aku geram dengan politik. Dia menyampah dengan hidup dia, dia tidak boleh menginspirasi anak murid. Research menunjukkan.
Dan yang ketiganya adalah optimistic explanatory style. Gaya cikgu itu menyampaikan adalah dalam bentuk yang optimistik dan bukan pesimistik untuk mencipta harapan, keyakinan dan impian anak murid despite of all the limitations yang mengekang. Jadi all this can happen even without master degree. Kalau ada master degree lagi baguslah. Dan perkara kedua pula, selain harapan saya kepada cikgu untuk membuat perubahan di tangan mereka sendiri, kena beranikan, ni saya tak tahu macam mana nak buat kena beranikan diri untuk melanggar benda-benda yang tak berguna dalam pendidikan, iaitu penaziran, dokumentasi, laporan, nak kena tunjukkan bukti mengajar ke tak mengajar. Saya faham ada guru yang bermasalah, tapi kalau ada 20% guru bermasalah, kenapa 80% yang memang nak buat kerja pun kena mendokumentasikan kerja-kerja mereka yang asasnya dokumentasi itu diperlukan untuk pastikan semua orang buat kerja. Padahal 80% buat kerja, 20% je yang bermasalah. So 20% tu selesaikanlah separately. Jangan dibebankan cikgu dengan rancangan mengajar, nak kena dokumen rekod, nak kena buat bukti. Itulah yang membuang masa dan langsung tidak contribute kepada mengelokkan pendidikan kita sejak sekian lama. Dan yang terakhir yang ingin saya tekankan juga adalah kita kena mengembalikan ownership kita ke atas pendidikan kita sendiri. Maksudnya, jangan serahkan 100% keadaan pendidikan kita kepada sistem, kepada kerajaan. Maknanya kalau pendidikan teruk, maka teruklah hidup kita. We have our own power to take charge of our own learning. Jadi maksudnya, sekolah buka ke tak buka ke, ada SPM tahun ni ke tak ada SPM ke, kerajaan nak ubah ke tak nak ubah ke apa ke, that's another thing. Memang still penting. Tapi if you take care of your own education without schooling, without internet, without apa-apa, why not tahun 2020 ni adalah gap year. Okay, stop belajar benda-benda yang quote unquote tak berfaedah tadi. Jom belajar benda yang berfaedah. Dekat hujung kampung, katalah contohnya, ada seorang pakcik yang sungguh mahir dalam satu perniagaan dia, dalam satu penanaman dia, dia boleh mengajar, dia boleh menyebabkan ayam-ayam dia yang dia bela tu rasa sedap sebab ayam dia makan buah ciku. Kenapa ayam tu makan buah ciku? Sebab pokok ciku dia didatangi oleh tupai yang menjatuhkan buah-buah ciku tu ke tanah, sehingga ayam dapat makan ciku dan rasa ayam pakcik tu sedap. Belajar daripada pakcik tu bagaimana dia create ekosistem tu. So tak ada sekolah, tak ada penaksiran, tak ada apa-apa, just penuhkan hidup ini dengan setiap hari ada benda baru yang kita belajar beyond examination dan sebagainya. Kalau tak dapat masuk universiti tahun ni, kalau masuk tahun depan, masuk 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, apa salahnya? Siapa yang letakkan syarat kalau 18 tahun tak berjaya masuk ke universiti sebab SPM ditangguhkan, menyebabkan kita ditimpa keaiban, kita ditimpa malu. Bagi kita yang memalukan ialah dah ada PhD pun mesti tak boleh fikir juga. Itu merugikan, itu mengaibkan. Dan ini adalah peluang untuk mak bapak tengok bagaimana pendidikan kekal walaupun sekolah berubah, walaupun teknologi tiada, walaupun apa-apa sahaja. COVID-19 bukan kiamat. COVID-19 adalah satu situasi yang menyebabkan kita berpeluang untuk tengok adakah kita boleh hidup sebenarnya tanpa benda-benda yang selama ni kita rasakan macam sangat penting dalam hidup kita. Tanpa kapal terbang, tanpa boleh travel, you boleh survive tak? Tanpa sekolah, tanpa teknologi, you still boleh belajar tak? So, selagi kita ada akal, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada persekitaran, ada bernafas, still ada benda yang boleh makan, boleh minum, insya-Allah education, learning is everywhere. Learning mesti berterusan walaupun segala-galanya tersangkut disebabkan oleh perubahan yang berlaku ni lah, insya-Allah. Kan, mudah-mudahan. Dan jaga kesihatan mental dan emosi semua orang. Kalau rasa macam something wrong somewhere, benda macam pelik sangat dalam family, tepuk bahu cakap, it's okay, sabar, ini bukan masalah kau, bukan masalah bini kau, bukan masalah suami kau, bukan masalah anak-anak, ini masalah COVID. Kan? So sabar, cuba adjust. InsyaAllah. Wallahu a'lam.